Kita berdoa. 我们一同进入祷告。 Bapa di dalam surga, sungguh kami memuji Tuhan. 我们在天上的父，是的，我们真是来开口歌颂你， Karena Tuhan sungguh melayakkan setiap kami hadir dan Tuhan juga hadir di tengah-tengah setiap kami. 主，因为你使我们配得可以来到这个地方，我们知道你也已经莅临在当中。 Karena itu kami percaya kami yang sudah Tuhan itu kumpulkan di tempat ini, Tuhan akan berbicara dan membentuk setiap kami. 因此，主，我们相信你，既然把我们凝聚在这个地方，我们相信你会向我们每个人诉说。 Kami percaya Tuhan yang sudah melayakkan kami tidak akan melewatkan setiap kami. 我们也相信是你自己来让我们配得，你不会让任何一个人都流失。 Karena itu pakailah kedua hambamu, baik yang bicara maupun yang menerjemah. 因此，恳求你来使用你仆人与使女， Pakailah juga momen ke depan untuk Tuhan sendiri yang berbicara bagi setiap kami. 也恳求你来使用前面的时间，好让你向我们个别来诉说。 Mampukan setiap kami, ubahkan setiap kami agar kami boleh bukan menjadi pendengar tapi juga pelaku firman Tuhan. 帮助我们每个人，让我们能够有能力，不只是成为听到的人，而是可以跟成为行道的人。 Kami menyerahkan momen ke depan, diri kami, pikiran dan hati kami kepada Tuhan. 主，我们把以下的时间，我们的心思意念都交在你的手里， Berbicaralah bagi setiap kami. 恳求你向我们每个人诉说。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名来祈求， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan. 主所爱弟兄姐妹平安。 Hari ini kita akan membicarakan satu tema, yaitu bagaimana kita itu ditransformasi, diubahkan oleh Tuhan. 我们今天要讲到的主题是我们如何被上帝所改变、所推变、改变。 Sehingga setiap kita dari orang-orang yang berpikiran itu duniawi menjadi orang-orang yang kemudian bisa hidup secara rohani. 因此呢，我们从属世思想的生活的人，拥有属世思想的生活的人，我们可以活出一个神圣的一个生命。 Ayat firman Tuhan saya ambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. 我们一同来翻开罗马书第12章第1节到第2节， Dengan tema kita diubahkan oleh Tuhan, be transformed. 我们今天早上主题是被上帝所改变。 Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sekali, lalu akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 罗马 Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 罗马书第12章第1节到第2节第1节，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。第2节，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何谓神的善良、纯全、可喜悦的旨意。 Saudara, jika kita ini bertanya, kita sebagai orang Kristen, apakah kita itu punya hidup berbeda dengan orang yang bukan Kristen? 今天，如果我们自己来问，我们生命是否跟非基督徒所活出来的生命是否一样？ Misalkan kita dipanggil sebagai pengusaha Kristen, apakah betul cara kita berusaha berbeda dengan orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan? 举例来说，我们作为一个做生意的人，我们做生意的基督徒，我们所做的行为是否跟非基督徒或者是不认识上帝的人是否一样？ Bahkan ketika kita itu menjadi guru di sekolah Kristen, apakah betul kita itu berbeda dengan guru yang bukan Kristen? 甚至呢，我们在基督教学校就任成为老师的时候，我们教导孩子们是否跟那些非基督徒的老师一样呢？ Ketika kita sebagai orang tua dan sebagai anak, apakah betul kita itu berbeda dengan orang tua yang bahkan tidak mengenal Tuhan dan ateis? 我们作为家长的时候，我们对待我们儿女是否跟那些不信主的人，或甚至呢无神论者的人来教育儿女一样呢？ Saudara-saudara, bukankah kalau kita itu tidak ada bedanya? Pertanyaan berikutnya, untuk apa kita itu menjadi Kristen? 今天，如果我们跟这些不信主的人、未信主的人没什么两样的话，问题就出现了：我们为什么要成为基督徒？ Untuk apa kita itu percaya Tuhan, memiliki Tuhan dalam hidup, tapi hidup kita bahkan tidak ada bedanya dengan orang yang tidak punya Tuhan? 今天，如果我们口口声声说我们已经信主，并且在我们生命当中拥有主的话，可是我们所活出来的生命跟那些不信主的人没什么两样，有什么意义呢？
Karena itu Paulus tuh mengingatkan di dalam surat Roma itu, kita yang sudah menerima anugerah penebusan harusnya hidup kita itu berbeda. 因此呢，在罗马书保罗提醒我们说，我们这一些已经领受恩典的人，我们所活出来的生命应该是跟那些人不一样。 Kalau tidak, buat apa kita itu ditebus dan kita itu menjadi umat Tuhan? 如果跟他们没什么两样的话，我们何必要被拯救成为上帝的百姓呢？ Karena itu nanti di dalam bagian ini, di dalam Roma khususnya pasal 12, Paulus mengingatkan pada setiap kita. 因此呢，特别在罗马书第12章，保罗来提醒我们每个人。 Paulus mengingatkan bahwa hidup kita itu harusnya menjadi ibadah yang sejati. 我们的生命是应当要成为一个真正的一个崇拜会，一个敬拜。 Setiap kita bukan dipanggil untuk hanya sekedar datang beribadah. 我们每个人就是被呼召，不仅仅是要来敬拜而已。 Tapi Paulus itu mengingatkan apa hidup kita sendiri itu bisa menjadi ibadah yang sejati. 保罗来提醒我们，我们的生命是否真的是已经成为了真正的敬拜？ Karena itu Paulus kemudian mengingatkan nanti ada komitmen yang setiap kita harus lakukan. 因此呢，保罗也提醒我们说，我们每个人是有一些立志，我们必须要去执行的。 Sebagai orang Kristen, kita punya komitmen untuk bisa hidup bagi Tuhan. 作为基督徒，我们的立志是我们要为主而活。 Disitulah baru kita tuh bisa menghasilkan dampak berbuah bagi Tuhan. 在那里，我们才能够活出一个果子，为上帝而活出果子。 Kita akan melihat di dalam bagian ini terlebih dahulu bagian ayat yang pertama, Paulus mengingatkan setiap kita itu hidup kita adalah ibadah yang sejati. 保罗在12章第1节来提醒我们，我们每个人的生活是一个真正的一个敬拜。 Karena itu Paulus mengingatkan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. 所以保罗说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们。” Dan nasihat Paulus adalah setiap kita diminta mempersembahkan tubuh kita. 保罗来劝我们什么呢？我们每个人必须要将身体献上， Dan mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. 这个身体呢是活的、圣洁的，是神所喜悦的。 Dan Paulus menutup itu adalah ibadah yang sesungguhnya bagi setiap kita. 保罗说这是侍奉，乃是理所当然的侍奉。 Jadi saudara, bagian ini Paulus mengingatkan ibadah yang sejati itu 在这一段经文呢，保罗来提醒真正的敬拜， bukan sekedar kita itu datang ke gereja menerobos banjir dan hujan. 而不是呢我们在整个刮风暴雨的时候，我们就是拼命的来到教会来敬拜。 Bukan sekedar datang untuk duduk lalu memberikan persembahan seperti orang Majus. 我们不仅仅是来到整个敬拜会当中听主的话语奉献，像东方博士一样。 Bukan cuma sekedar datang membuat macet daerah Pluit lalu menghabiskan kopi di seberang sana. 也不只是说只是来把整个这个区的话就是堵车，然后就是喝咖啡。 Meskipun itu baik kita lakukan. 即便呢这些是好的， Tapi ibadah yang sejati adalah ketika kita itu menghadirkan tubuh kita itu sebagai persembahan. 可是呢，真正的敬拜就是当我们把我们身体当作活祭的时候，这才是真正的敬拜。 Apakah kita setiap kali datang ke gereja kita menghadirkan tubuh kita, diri kita sebagai persembahan pada Tuhan? 因此呢，每逢来到主的殿中的时候，我们因着要带着我们身体来献给上帝，成为一个活祭。 Itu ibadah yang seharusnya kita lakukan. 这是我们理所当然应当做的一个侍奉。 Dan Paulus mengingatkan mempersembahkan tubuh kita itu bukan sekedar tubuh kita hadir. 甚至呢，保罗提醒说，我们的身体不仅仅是来领而已， Tapi kita menghadirkan tubuh kita itu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan pada Allah. 他提醒我们说，我们的身体呢，不仅仅是需要活而已呢，可是呢，也是要圣洁的，是神所喜悦的。 Saudara, saat itu mereka mengenal konsep persembahan itu harus sesuatu yang mati. 当时的以色列人，他们认为献祭的话都是死的活物， Mereka mempersembahkan itu biasanya harta benda, itu benda mati. 他们所奉献的话，献上的都是一个物质，都是死的。 Atau kalaupun mereka harus mempersembahkan misal korban persembahan, yaitu makhluk hidup. 即便呢，今天他们必须要把活物来献上呢。 Orang yang kaya misal domba, yang sedikit susah itu misal merpati, itu makhluk hidup. 有钱人的话，他们会献上牛羊，然后呢，比较贫穷的话，会献上鸽子。 Tapi tetap ketika mereka dipersembahkan, mereka menjadi mati karena dipersembahkan. 可是当他们要被献上的时候呢，他们被宰，然后呢，就变成死了。
Tapi 才能够 Paulus di 献 sini 上。 mengingatkan hal yang berbeda. 可是在这里，保罗提醒了不一样的部分。 Setiap kita tidak lagi perlu datang beribadah untuk memberikan persembahan yang mati untuk menebus dosa kita. 我们每个人来到上帝面前敬拜的时候呢，我们不需要把那些死的东西来献上来赎我们的罪。 Seperti yang saat itu mereka lakukan, mereka datang ke bait Allah mempersembahkan korban agar mereka diampuni dosanya. 就如当时以色列人来到圣殿，把那些死的物质上来献上，好让他们罪可以蒙赎了， Sehingga domba itu mati agar saya bisa hidup. 使得那一个羔羊可以死，好让我可以活。 Paulus mengingatkan itu sudah dibayar lunas oleh pengorbanan Kristus. 保罗提醒我们说，这一些透过基督的牺牲，已经完全了付清了。 Sehingga kita yang sudah ditebus itu harusnya sekarang kita datang di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup bukan mati lagi. 因此呢，我们已经蒙救赎的人，我们应当来到上帝面前，是以活的一个身体，而不是那死的。 Berarti dengan kata lain kita menghadirkan diri kita, hidup kita di hadapan Tuhan. 换句话说，我们不仅仅带着我们肉身的身体，而是呢要带着整个生命来到上帝面前。 Dan sama seperti persembahan saat itu, hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup yang kudus dan berkenan pada Tuhan. 也就如我们只是来到上帝面前，不是一个真正的一个不只是一个完完整整的一个身体或者是生命而已，而是呢要无瑕疵的，是一个圣洁的。 Saudara-saudara, saat itu ketika mereka mempersembahkan korban, mereka tuh mempersiapkan terlebih dahulu dengan baik. 当以色列人要把祭物献给上帝的时候呢，他们好好的来准备这些祭物。 Mereka tuh mengkhususkan, mengkuduskan, mendedikasikan satu ekor domba untuk dipakai di dalam persembahan. 他们个别的来选好精细的来去选一只羊来去要献上给上帝的。 Dan domba itu dirawat sedemikian rupa agar tidak cacat dan bisa berkenan di hadapan Tuhan. 好好的来培养这一只羊，然后呢，好让这个没有残疾的羊可以配的来献给上帝。 Dan sama seperti hal itu Paulus mengingatkan setiap kita. 同样的，保罗也提醒我们每一个人， Ketika kita mempersembahkan hidup kita, apakah kita juga menjaga hidup kita, mendedikasikan hidup kita agar berkenan pada Allah? 同样的今天，当我们把我们生命献给上帝的时候，我们是否好好的来照顾我们的生命，然后呢，也把我们生命来分别为圣起来，能够配的来献于主。 Itu jauh lebih penting, itu ibadah yang sejati. 这就是更重要的，这就是真正的奉献，真正的一个敬拜。 Karena percuma jika kita itu datang rutin ke gereja, tapi kita tidak pernah mempersembahkan hidup yang berkenan pada Tuhan. 如果我们不断的我们的常常来到教会，可是呢，我们根本没有把真正的生命献给主的话，是徒然的。 Bahkan percuma jika kita sebagai orang Kristen memberikan persembahan yang begitu besar pada gereja, tapi hidup kita tidak pernah menjadi persembahan yang berkenan pada Tuhan. 今天我们如果把很多的物质献给教会，如果我们生命没有成为神所喜悦的一个奉献的话，也是徒然的。 Paulus mengingatkan harusnya hidup setiap kita yang sudah ditebus, kita menghadirkan diri kita, hidup kita itu dengan kita jaga agar berkenan pada Tuhan. 保罗来提醒我们，我们这些已经蒙救赎的每一个人，我们应当要好好的来保护我们的生命，使得当我们来把我们生命的时候呢，献给主的时候是配的。 Pertanyaannya bagaimana kita tuh menjaganya? 问题是我们如何来照顾？ Bagaimana kita mendedikasikan hidup di tengah tantangan zaman yang begitu banyak ini agar hidup kita tetap berkenan pada Allah? 如何在整个波段不折的一个世界当中，我们如何来保守我们生命，好让我们可以过着讨主喜悦的生活？ Karena itu Paulus melanjutkan di dalam bagian berikutnya, ada komitmen yang harus kita lakukan. 因此呢，在下半段，保罗提醒我们说，有一些事情我们必须要立志来去行的。 Dan bagian ini Paulus membagi dua, ada perintah yang bersifat negatif, kemudian memberikan saran yang bersifat positif. 保罗做了两个命令，一个是好像比较负面的一个命令，然后呢比较建造性的一个要我们去行的。 Paulus mengingatkan bagaimana kita menjaga hidup kita agar berkenan. 保罗提醒我们如何来保守我们生命，好让我们生命可以配的。 Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. 他告诉我们说，我们不要效法这个世界。
Dan bagaimana kita tidak serupa dengan dunia, kita harus terus-menerus diubah, ditransformasi oleh pembaharuan budi kita. 我们要如何呢？不会效法这个世界呢？我们不要不断的心意更新而变化。 Dengan kata lain, Paulus mengingatkan ada komitmen yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. 换句话说，保罗提醒我们，成为基督徒，我们必须有一个立志要这样行。 Kita harus terus-menerus memberi diri kita untuk diubahkan oleh Tuhan, bukan oleh dunia. 我们必须要不断把生命交给上帝，愿意不断的被上帝来更新，而不是呢被世界来更新。 Paulus mengingatkan dunia ini memang tantangannya itu begitu berat. 保罗提醒我们，世界给我们挑战，给我们的诱惑那么多， Dan terus-menerus merayu kita, menarik kita untuk jauh dari Tuhan. 不断的来诱惑我们，让我们离上帝越来越远。 Tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus berani menolaknya dan tidak boleh serupa dengan dunia. 作为基督徒，我们应当要勇于来拒绝，并且呢，不能跟世界，不能效法这个世界。 Jangan kita yang sudah ditebus, diubahkan oleh dunia. 不要我们这些已经蒙救赎的人，反而呢被世界同化了。 Tapi harusnya kita diubahkan oleh Roh Kudus. 而是呢，我们应当被圣灵所改变。 Kita harus mengalami transformasi. 我们必须要进化，要经历了一个变化、进化。 Dan saudara-saudara, transformasi itu bukan sekedar berarti kita itu berubah status. 所谓的变化呢，不仅仅是我们在身份上有一个更换。 Mirip seperti kalau kita itu dulu ulat bulu, lalu berubah menjadi ulat kaki 1000. 就是我们以前毛毛虫的话，现在变成一个蜈蚣一样。 Jenisnya berubah, statusnya berubah, tetap ulat yang menggelikan. 可是它的身份确实是不一样，它的种类不一样，可是呢还是一样是虫。 Itu bukan transformasi, itu konversi. 这并不是一个不是变化，而是呢一个转变而已。 Nilainya tetap, tapi cuma perubahan mata uangnya saja dari rupiah ke dolar. 它的数量是一样，它的质量是一样，是金钱，是从印尼币转换成为美金而已。 Karena itu kita mengatakan konversi mata uang, bukan transformasi mata uang. 因此呢，我们讲到说，如果是硬币的话，是一个转换而已， Nilainya tetap sama, value-nya tetap sama. 价值是仍然是一样， Cuma berubah mata uangnya saja, statusnya saja. 只是货币的身份变化而已。 Transformasi itu beda, transformasi itu bukan berubah status, tapi berubah natur kita. 所谓的变化呢，并不是一个转换而已，而是呢，我们的本质的话也是被进化了，是变化了。 Sehingga kita bukan hanya beralih dari satu ulat ke ulat lain, tapi kita berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. 使得我们不是从毛毛虫变成某一种虫，而是呢，可以从毛毛虫我们可以退化变成蝴蝶。 Ketika kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita, kita harus tahu natur kita itu berubah atau tidak. 当我们被呼召要将身体献上成为活祭的时候，我们要知道我们的本质是否有改变。 Dan ini bukan bicara sekedar status. 这并不是讲到身份而已。 Saudara-saudara, saya beri contoh, kita menjadi jemaat. Kalau kita mengatakan transformasi adalah perubahan status, 举例来说，今天晨委会有，如果我们讲到说变化只是一个身份上而已的话， kita mungkin mengatakan saya itu dulu jemaat petobat baru, sekarang saya pemimpin kelompok. 也许我们会说，以前的话，我只不过是个会友来到教会，我们刚刚信主，然后现在已经成为小组长。 Sekarang saya bukan cuma rajin ke gereja, tapi saya guru sekolah minggu. 现在我不仅仅是迎请来教会，甚至呢，我成为儿童主日学老师。 Saya bukan cuma anggota jemaat, saya majelis. 我不仅仅是教会的会友，我是教会的执事。 Bahkan mungkin saya sekarang adalah hamba Tuhan. 也许你有可能今天你会说，我现在甚至已经作为神仆了。 Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau hal itu cuma status, 如果这些事情只停留在身份而已， kita akan menjumpai dia menjadi guru sekolah minggu, pemimpin kelompok, majelis, dan hamba Tuhan, tapi naturnya tetap tidak berubah. 我们会看到，即便他是可以成为儿童主日学老师、小组长、执事，甚至呢神仆，他的本质还是一样没有改变。 Dia bukan menjadi guru sekolah minggu yang mengasihi anak-anak, tapi cuma memecah belah di sekolah minggu. 他不是成为在儿童主日学很爱孩子们的儿童主日学老师，而是呢成为纷争者在当中。 Dia bukan menjadi pemimpin kelompok yang mengajak kelompoknya bertumbuh.
他不是成为一个能够使他小组成长的小组长。 Tapi dia terus bicara, ingin didengar karena kesepian mungkin di rumah. 也许呢，有可能他在家里的话，没有人跟他对话，变成了他不断的一直讲，他希望人家来听他。 Dia mungkin bahkan menjadi majelis, tapi sistem gereja yang dihasilkan cuma merusak gereja. 也许呢，有可能今天他成为执事，可是呢，他所执行出来的一个程序、一个制度的话，是破坏了整个教会的制度。 Atau mungkin statusnya sudah berubah menjadi hamba Tuhan. 有可能今天他身份已经成为了神仆。 Tapi hidupnya selalu menjadi batu sandungan dan menjadikan kekristenan itu buruk di mata orang non-Kristen. 可是他所活出来的生命的话，只不过变成人的绊脚石，然后呢，人看到了之后呢，就觉得说，哎，我不想信基督， Karena gaya hidupnya masih serupa dengan dunia. 因为他生活的模式跟世界没什么不一样， Value-nya, nilainya, prinsipnya masih prinsip dunia. 他的价值观，他的 Value nilai masih prinsip 他 dunia. 的原则，他的价值观还是跟世界的他还是用世界的价值观一样。 Saudara, bukankah kita sekarang melihat banyak gereja itu sudah tidak beda dengan dunia, serupa dengan dunia? 我们看到今天有很多教会岂不是也是一样，跟世界没什么两样。 Saya bukan bermaksud menyindir beberapa gereja, tapi saya pernah debat sama teman saya, teman baik saya. 我不是要批评某一间教会，可是呢，我曾经跟我的好朋友来这样的批判。 Saya harap dia tidak lihat YouTube. 我希望他没有看我们的那个 YouTube 播放。 Dia tunjukkan ke saya rekaman khotbah, rekaman gereja dia. 他跟我分享他们教会的整个崇拜会一个片段。 Lalu dia bilang, ini loh gereja Fred, gerejamu itu terlalu kaku, bikin 他 ngantuk. 说：“哎，这才是教会，你教会的话太枯燥了，使人呢很想睡觉。” Gereja dia memang begitu hidup, 他的 penuh 教会 asap. Penuh asap. 哦，他的教会确实是很活跃，充满了雾烟， Bukan korban bakaran, tapi korban semburan. 不是 Asap 那 keluar. 个献祭，而是呢它喷射出来的烟雾。 Dan gereja dia penuh lampu, bahkan ditunjukkan mereka sewa bola yang dipakai biasanya bola disco. 甚至呢，教会里面还用了那个迪斯科汀的那个灯。 Lalu di depan itu WL dan singer itu maju, berapa baris anak muda semua, mereka nyanyi sambil break dance. Untung tidak break. 主领们呢，就是带领了几个年轻人在前面，然后呢一边唱歌一边跳舞。 Saudara-saudara, sekali lagi saya bukan bermaksud menghina, saya cuma bertanya dengan pertanyaan sederhana pada dia. 我不是要批评他，或是看不起他，我只是用了一个很简单的问题，我问他一句话： Coba kamu pause, berhenti gambarnya, hilang suaranya. 如果你把那个荧幕把它停在那边，然后呢就是消音， Kamu bisa bedakan nggak mana gereja, mana stadion? Stadion. 你是否能够辨别出来这个是否在教会里面，或者是在整个足球场？ Kamu bisa bedakan nggak mana rumah Tuhan, mana rumah disco? 你可以分别出来吗？哪里是上帝的殿，或者是那里是一个舞厅？ Saudara-saudara, saya bukan anti, tapi mari kita berpikir apakah kita itu masih transformasi atau kita sudah mulai keseret serupa dengan dunia. 我不是来批判，而是呢，我是邀请大家，我们来思考，我们是否已经跟世界没什么两样。 Tapi teman saya ini dengan pintarnya dia mengatakan, tapi kamu tidak boleh matiin suaranya. Justru itu letak perbedaannya. 我的朋友很聪明的跟我讲说，哎，不能消音，就是区别是在那里。 Kami menyuarakan nama Tuhan. Banyak sekali disebut nama Yesus Kristus di dalam ibadah kami. 在整个崇拜会当中，我们不断的口口声声来称基督耶稣的名。 Saudara-saudara, sesuatu yang dimulai dengan doa dan diikuti dengan puji-pujian belum tentu rohani. 一个是以祷告来开始，然后呢，整个崇拜会当中，即便是有讲到基督的名的话，不见得这个是属灵的。 Saya mengatakan sama dia, kalau gitu mari kita sama-sama kerja sama, kita bikin teori Kristen yang baru. 好，跟他说，如果是这样子的话，我们一同来合作吧，我们来做新的一个基督教的理论。 Yaitu melacur secara Kristen, selingkuh dengan Kristiani. 然后呢，我们就是所谓的什么样的一个理论呢？是以基督教的来发生性关系，或者是以基督化的来合法化婚外性行为。 Saudara-saudara, saya mau selingkuh diawali dengan doa. 我今天要发生婚外情，我是先用祷告来开始。
lalu diwarnai dengan puji-pujian Yesus Yesus. 然后呢，我就是整个崇拜当中，就是口口声声的来敬拜，开口说耶稣耶稣。 Bahkan dengan selingkuhan saya pergi ke gereja mempersembahkan persembahan. 甚至呢，我跟我的外遇都在教会，然后参加崇拜会，甚至还奉献。 Apakah kemudian itu membuat saya Kristiani? 这样的状况是否让我变成跟基督教呢？ Dia mulai diam lalu dia mengatakan ya sudahlah susah ngomong sama orang sok pinter kayak kamu. 然后他就是在那边安静了，就跟我说算了，我跟你没办法辩论过去。 Bapak Ibu, mari kita sama-sama merenungkan bagaimana kita itu bisa berkenan pada Tuhan. 我们好好的来思考，我们要如何行才能够蒙上帝悦纳。 Jangan cepat-cepat menyetujui dunia, diseret oleh dunia. 我们不要那么快的来合法化世界的做法，然后呢，就是来妥协了。 Tapi minta Tuhan itu mampukan saya, ubahkan saya agar saya mengerti ini benar atau tidak. 而是呢，我们要求上帝帮助我们，给我们力量，能够辨别是否这个是对或错。 Karena itu Paulus mengatakan yang ditransformasi itu bukan tindakan kita, tapi budi kita. 因此呢，保罗讲到说，所谓被改变的不是我们行为，而是呢我们的信义。 Saudara, budi itu beda dengan yang namanya pikiran, itu berbeda. 心意跟理智的话是不一样的。 Kita kenal akal budi. 依尼话的话，我们知道是有一个理智，阿高布蒂是一个理智思 Tapi 想。 ada budi yang lain, budi pekerti. 除了理智，还有另外一个就是信义。 Memang banyak, ada budil, ada budi wijaya, banyak. 依尼话布蒂的这个字的话，有很多的人用来在名字上。 Tapi saudara-saudara, budi itu berbeda dengan pikiran. 可是这个心意跟理智的话不一样。 Budi itu bahkan dianggap mendasari, itu inti ketika seseorang itu sebelum berpikir, bertindak, merasakan sesuatu. 所谓的心意的话，就是一个比较属于本质，在一个人在思想或是来行某一件事的时候，这个是他的基础。 Budi itu mirip seperti dasar cara pandang orang sebelum orang itu bahkan bisa berpikir dan bertindak. 就是一个人的思想方式，就是在那个人可以思想或是执行之前的一个构思的一个基础。 Karena itu bahkan di dalam filsafat pun ketika orang belajar sesuatu, dia membagi beda pikiran dengan yang namanya budi. 因此呢，在整个哲学当中，他们也是区别了所谓的理智跟心意是品德。 Kita melihat dengan indera, kita berpikir dengan pikiran akal budi kita, tapi ada yang namanya budi, itu yang mendasari itu semua. 我们用我们五官来去看，我们用我们的理智来去想，可是呢，我们里面有个心意，就是来去成为这一切的基础。 Karena itu orang yang belajar filsafat tahu budi itu lebih penting bahkan dari akal sekalipun. 因此呢，学习哲学的人，他们知道说，这个心意所谓的品德的话，比这一切，包括我们理智来的还要重要。 Makanya ada orang kasih nama anaknya budi, tapi hampir tidak pernah ngasih nama anaknya akal. 所以在印尼话的话，他们就是有给孩子们目的就是品德的意思，可是呢没有给孩子们要叫阿告或是理智的意思。 Saudara, nama saya itu aslinya Indonesianya nama KTP itu bukan Freddy Liao, itu cuman lebih mudah diingat saja. 廖传道的印尼话印尼名字原本的名字不是 Freddy 廖。 Nama saya itu sebenarnya Freddy Budi Wijaya, makanya susah nyebutnya, kepanjangan. 他的原本的名字是 Freddy Budi Wijaya。 Orang tua saya kasih nama Budi Wijaya. 我父母给我名字叫 Budi Wijaya， Tidak pernah kasih nama Freddy Akal Wijaya. 也没有给我叫 Freddy Akal Wijaya， 就是 Freddy 理智，不是这样子。 Karena budi itu lebih penting, dia itu yang mendasari bahkan sebelum kita merasakan, berpikir dan bertindak. 因为呢，所谓的目的就是品德，我们的心意都比这一切都来得重要，就是在他思想或是行动之前都来得还要重要。 Dan Paulus mengingatkan kita minta itu yang terus-menerus dibaharui, diubahkan oleh Tuhan. 保罗告诉我们说，我们要求上帝不断的来将我们心意更新而变化。 Sehingga ketika kita itu menjadi orang Kristen, mau melayani, mau hidup bagi Tuhan, kita menghasilkan tindakan yang didasari budi yang Kristiani. 因此呢，作为基督徒，当我们来决定要侍奉上帝的时候呢，我们是以什么样来的基础来去侍奉呢？就是以基督教品德为基础的来去侍奉。 Dan kalau kita komitmen melakukan hal itu,
如果我们立志来这样子行的话， barulah hidup kita bisa berbeda bahkan berdampak. 我们生命才会跟别人跟世俗不一样，并且会带来影响。 Kita bukan cuma berubah, tapi kita juga bisa menghasilkan berbuah bagi Tuhan. 我们不仅仅是心意跟上而，我们不仅仅是蜕变了、改变了，而是呢可以为上帝而结果子。 Karena itu Paulus mengingatkan sehingga setiap kita bisa kemudian membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna bagi Allah. 因此呢，保罗说，叫我们可以查验何谓上帝的善良、纯全，然后喜悦的旨意。 Dengan kata lain, Paulus mengingatkan seringkali kita orang Kristen sulit ngerti kehendak Allah bukan karena Allah pelit membukakan kehendaknya. 换句话说，保罗来提醒我们作为基督徒，常常我们很难明白上帝心意，并不是上帝今天太吝啬，不愿意跟我们分享他的心意。 Tapi mungkin karena kita yang tidak mau diubahkan budi kita untuk bisa kemudian membedakan kehendak Allah atau bukan. 而是呢，是我们自己太迟钝了，我们不愿意心意更新而变化，使得我们没办法来辨别这个是否是上帝的心意。 Karena itu saudara-saudara, bagian yang diterjemahkan bahasa Indonesia membedakan itu sebenarnya pakai dua kata test dan discern. 然后呢，就是这个查验的话，它印尼话是用2个字来去辨别，是查验、检查的意思。然后另外一个的话来辨别。 Ketika kita budi kita diubahkan, kita tuh bisa menguji ini benar kehendak Tuhan atau bukan, dan kita bisa memilah mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. 查验、观察，然后呢去验证，我们就可以去检查，然后去辨别是否是上帝的心意，是否是上帝的旨意。 Sehingga kita bukan menjadi orang Kristen yang penting, yang hadir banyak pasti Tuhan berkenan. 也不是使得我们不是成为基督徒这样的一个基督徒，想要说很多人参加的是蒙上帝悦纳的，这个并不相等。 Kadang-kadang yang banyak datang belum tentu Tuhan berkenan. 有的时候很多人参与的不见得是蒙上帝悦纳。 Tapi apa yang berkenan itu yang kita pikirkan, apa yang baik, berkenan, dan lengkap komplit bagi Tuhan. 可是呢，是善良的、纯全的、是完整的，就是合神心意的。 Dengan kata lain, ketika kita terus-menerus ditransformasi, kita itu bukan sekedar hidup. 换句话说，我们不断被更新的时候，心意不断被更新的时候，我们不仅仅是活了， Tapi di dalam hidup kita terus-menerus bersedia mencari, menguji dan memilah. 可是，在我们生命当中，我们可以不断的愿意去观察、去验证。 Yang kita lakukan ini sungguh Tuhan perkenan atau tidak. 然后呢，去验证，然后我们所这样的做的是否蒙上帝悦纳？ Apakah ini baik, bijak untuk dilakukan? 是否是这个是否是好的？如果我们执行出来，是否是好的？ Dan apakah ini komplit, lengkap, yaitu tujuan yang Tuhan sediakan bagi setiap saya, 是否呢 setiap kami. 这个也是否是一个纯全的、是善良的、是上帝所为我们每个人所预备的？ Disitulah baru kita tuh bisa menghasilkan sesuatu yang Tuhan perkenan. 且在这里，我们才能够执行出来是蒙上帝悦纳的事。 Karena itu saudara, untuk menutup bagian ini saya memberikan satu perkataan kutipan dari satu orang yang mungkin memberikan gambaran atas apa yang kita bahas hari ini. 我用一句话来结束今天的讲道，就是来描述整个今天讲道的精髓。 Orang ini bernama Francis Xavier. Francis Xavier， Dia sudah meninggal. 他已经过世了。 Tapi kutipannya ini adalah kutipan yang beberapa dari kita mungkin akrab, dikatakan sebagai I do what I think and I think what I believe. 他常讲的一句话，也许我们也是常听了。我所行的，我所想的，就是我所行的；我所行的，就是我所想的。然后呢，我所想的，就是我所信的。 Karena itu Francis Xavier itu mengingatkan setiap belief kita ini yang menggerakkan kita itu berpikir, dan disitulah yang menggerakkan kita itu melakukan segala sesuatu. Francis Xavier 来提醒我们说，我们所信的，就是来推动我们来想，也是来推动我们去行。 Dan saudara-saudara, yang perlu diubah itu bukan pemikiran dan perilaku kita saja. 所需要被改变的，不仅仅是我们的思想跟我们的行为。
Tapi yang harusnya kita ubah itu adalah belief kita yang mendasari itu semua. Mind, budi kita. 就是要所改变的是，就是在这一切的基础之上，就是我们的信念。 Sehingga kita mulai bertanya apakah yang saya pikirkan dan saya lakukan itu didasarkan cara pandang yang bersifat Kristiani. 所以我们也被提醒到说，我们的今天所做、推动我们所行所想的，是否是以基督教的一个观点来去推动呢？ Dan belief ini bukan sekedar iman, kepercayaan, tapi keyakinan yang kita pegang teguh dan konsisten. 这个信念呢，并不仅仅是我们信仰上而已呢，而是呢，我们可以恒切的来去持守的一个信念， Dan berlandaskan Alkitab firman Tuhan. 并且呢，以上帝的话语为基础的一个信念。 Karena itu pertanyaan bagi setiap kita, apakah Alkitab itu masih menjadi dasar untuk kita berpikir dan bertindak? 因此呢，今天对我们每个人的是一个挑战的一个问题，就是今天圣经是否已经成为我们的思想以及行动的一个基础呢？ Jika tidak, mari kita minta Tuhan itu ubahkan. 如果没有的话，我们恳求上帝来改变我们。 Baru dari situ saya bisa punya kehidupan yang berkenan pada Tuhan. 因此呢，从那里我才能够活出蒙上帝悦纳的生活。 Dan saya mulai bisa perlahan-lahan berubah dari berpikir yang cuma duniawi menjadi kehidupan yang rohani. 因此，我是可以慢慢的改变，从一个从世俗的观点上，我可以改变，变成一个活出属灵的生活。 Karena itu Paulus mengingatkan itu ibadah kita yang sebenarnya. 保罗也是来提醒我们，如此侍奉乃是理所当然的，这也是我们真正的一个敬拜。 Dan bagaimana kita bisa punya kehidupan seperti itu? Komitmen untuk terus diubahkan, ditransformasi budi kita. 我们如何才能够拥有这样的一个生命呢？我们要可以不断的来立志，我们求上帝不断的心意更新而变化我们，将我们心意更新而变化， Baru hidup kita bisa berbeda dan berdampak, berbuah bagi Tuhan. 使得我们生命才能够被改变，然后呢有影响力，并且可以为上帝而结果子。 Karena itu saudara-saudara, saya akan bacakan sekali lagi bagian pasal 12 ayat 1 sampai 2. Saya ubah dengan kata-kata yang saya paraphrase. 我再度来为大家比较普通话的来读取罗马书第12章第1节到第2节。 Dan saya akan bacakan ini, anggap ini sebagai isi hati saya meminjam kalimat Paulus. 就当做我的心意，就是我借着保罗的那一句话，当做我劝勉大家的一个心意。 Saya bacakan ini sampai selesai, baru nanti akan diterjemahkan. Sebenarnya cuma baca ayatnya lagi. Tapi saya baca dengan kalimat saya, nanti terjemahkannya sesuai Mandarin saja, tidak masalah. Saya bacakan, anggap ini isi hati saya untuk Bapak Ibu. Saya meminjam kalimat Paulus. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita yang sudah ditebus, kita jadi orang Kristen, kita berkumpul setiap minggu. Tapi demi kemurahan Allah, saya sebagai hamba Tuhan menasehatkan setiap kita supaya kita itu bisa menjadi persembahan yang harum, kudus, hidup. Karena itu persembahkan hidup kita. Itu ibadah yang Tuhan inginkan daripada sekedar datang ke gereja. Daripada cuma sekedar memberikan persembahan. Tapi jadilah persembahan itu. Jadilah gereja. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Jaga hidup kita. Karena itu bagaimana kita bisa menjaga? Jangan buru-buru menyetujui dunia. Lawan itu. Jangan mudah ditarik. Tapi mari kita berubah. Lebih baik ditarik, dihisap oleh Roh Kudus. Diubah, ditransformasi. Sehingga budi kita itu bisa diubahkan dan menghasilkan tindakan bagi Tuhan. Pemikiran bagi Tuhan. Sehingga setiap kita itu bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang bijak untuk kita lakukan, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang menjadi tugas untuk kita lakukan sampai akhir bagi Allah. baca aja ya. 我太长了，我直接读罗马书就好了。他只是把罗马书的当做一个精髓，把它一个普通话。罗马书第12章第1节到第2节，所以弟兄们，我以神的
我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。Saudara-saudara, saya tidak pernah menyesal menjadi hamba Tuhan, 我从来没有后悔成为神仆， meski tidak mudah. 即便不容易。 Saya tidak pernah merasa buang waktu dan tenaga untuk mengasihi Bapak Ibu. 我也从来不会觉得说浪费了我的时间、我的精力来去爱弟兄姐妹。 Tapi jangan mulai membuat saya menyesal karena kita tidak menjaga hidup kita. 可是呢，不照顾你们的生命，使得我开始灰心，然后呢，开始后悔。 Mari dengan bangga kita jaga hidup kita. Kita rame-rame persembahkan hidup kita bagi Tuhan. 愿我们可以引以为傲的，我们好好的来照顾我们生命，我们把我们生命献于主。 Baru saya merasa kelelahan saya ada upahnya. 使得让我可以感受到我所付出的一些苦劳的话是有代价的。 Mari kita bangga dengan bangga menjaga hidup kita menjadi ibadah yang sejati. 愿我们可以引以为傲的来保守我们生命，好让我们生命可以成为蒙上帝悦纳的一个敬拜。 Jangan takut diubahkan oleh Tuhan, asal Tuhan yang mengubahkan. 不要怕被上帝改变，因为呢，改变你的是上帝。 Bukan dunia yang mengubahkan. 只要上帝改变的话，是不要怕，不是世界改变的。 Sehingga suatu saat kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa menyerbu Tuhan sambil bangga mengatakan, saya sudah berbuah bagi Tuhan. 直到有一天我们与上帝面对面的时候呢，我们可以在上帝面前很高兴的、很引以为傲的说：“主，我已经为你发出果子，结出果子。” Bapak Ibu, sudah terlalu lelah bukan kita melihat gereja yang tidak ada bedanya dengan dunia. 我们看到今天很多的世界跟世俗没什么两样，岂不是我们感到已经很厌烦、很厌倦了？ Marilah kita memulai dengan hidup kita, tunjukkan kita beda. 因为我们从今天开始，我们要先从我们开始，我们要向世界来宣告，我们跟你们不一样。 Masih ada orang Kristen yang seperti kita yang berani berubah dan berbuah bagi Tuhan. 还有很多像我们一样的基督徒，他们愿意，他们很勇于的来改变，并且呢为主而结果子。 Karena itu be transform, alami transformasi itu. 因此呢，我们要愿意被改变，我们要经历被上帝所改变。 Dan persembahkan tubuh hidup kita sebagai persembahan yang berkenan pada Tuhan. 并且呢，我们要把我们的生命，不要把我们的身体献上，成为活的祭。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们一同低头进入祷告。 Bapa dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan kehidupan iman setiap kami. 主，我们再度愿意来思考我们每个人的属灵生活。 Kami sadar sulit sekali hidup di dunia untuk menjaga iman kami tetap murni di hadapan Tuhan. 主，我们觉悟到，在整个世界当中，要保守我们的心灵的话是很纯全的话是不容易。 Tapi Paulus mengingatkan bahwa setiap kami orang yang sudah ditebus, kami mampu untuk hidup berbeda. 可是主保罗再度来提醒我们，已经蒙上帝救赎的我们这些人，我们有这个能力跟世俗不一样。 Dan justru itu yang Tuhan inginkan sebagai ibadah yang sebenarnya di hadapan Tuhan. 这也是上帝所悦纳的，是好让我们这些称为基督徒的，能够活出合神心意的一个敬拜。 Yaitu ketika setiap kami mempersembahkan hidup kami, hidup yang berkenan. 就是当我们每一个人能够把我们的生命蒙上帝悦纳的生命来献上的时候， Dan kami sadar untuk hal itu kami harus punya komitmen, harus bersedia diubahkan, ditransformasi terus-menerus. 并且呢，我们也觉悟到，好让我们可以达到那个地步的话，我们必须要立志，愿意不断的被上帝来改变。 Sehingga dalam kehidupan kami ketika kami berpikir dan bertindak, kami tahu mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan. 使得在我们的生活当中，在我们来思考、我们来执行的时候呢，我们可以知道哪里是从上帝的而来的，哪一些都是合神心意的，哪一些不是。 Karena itu mampukan setiap kami untuk boleh hidup bagi Tuhan. 因此，求你帮助我们每个人，我们可以为主而活。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 我们如此祷告，是奉耶稣基督的名来祈求。 Amin.阿门。